Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا فهم النبي واسعا اللهم اجعلنا من المخلصين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kuliah Zuhur pada kali ini kita akan sambung kembali pembicaraan ataupun pembelajaran berkenaan dengan ilmu faraid. Dalam buku Faham Faraid, muka surat 25, muka surat 25, kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam kuliah yang lepas kita dah bicarakan secara detail. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan tengok yang kedua, iaitu kepentingan. Apa kepentingan dan keistimewaan ilmu ini? Ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Antara ilmu yang sangat penting di sisi syarak ialah ilmu faraid. Kita tengok hadis wa an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة ماضية وفريضة عادلة. Dan daripada Abdullah bin Amr, dia kata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, ilmu itu ada tiga. Ilmu tu ada tiga. Dalam banyak-banyak ni, ilmu tu ada tiga. Maksudnya ilmu yang penting tu ada tiga. Ada tiga. Dan selain daripada itu, selain daripada tiga tu hanyalah lebihan saja. Adalah lebihan. Bukan bermaksud tak penting. Bukan lebihan ni tak penting, penting juga. Tapi yang paling penting yang tiga ni. Apa dia? Yang pertama, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Ini penting. Ayat-ayat berkenaan dengan hukum sangat penting. Kalau tak faham, kalau kita tak kuasai berkenaan dengan ayat-ayat berkenaan dengan hukum ni, bahaya. Boleh jadi yang wajib bertukar jadi sunat, yang sunat jadi harus, yang haram jadi makruh, sebab tidak memahami berkenaan dengan hukum hakam. Itu sebab dia merupakan salah satu daripada ilmu yang penting. Dan yang kedua, sunnah yang betul. Sunnah yang betul. Yang pertama, ayat tu daripada ayat Quran, as-sunnah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar usul fiqh, antara sumber utama dalam menetapkan sesuatu hukum, dua sumber utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sumber utama. Kemudian kita ada dua lagi lah. Kita ada ijma' dan qiyas dalam menetapkan sesuatu hukum. Baik, dan satu lagi apa dia? Dan yang ketiga, iaitu ilmu faraid yang adil. Ilmu faraid yang adil. Tu. Nak menunjukkan ilmu faraid ini satu ilmu yang sangat-sangat penting. Tak boleh tidak, kena belajar, kena mengajar, dan kena bersungguh-sungguh dalam ilmu ini. Alhamdulillah. Baik. Itu yang kedua, iaitu ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting di sisi syarak. Dan yang ketiga, yang ini menarik. Ini boleh kita letakkan kepada keistimewaan ilmu faraid, iaitu kunci kepada ilmu-ilmu yang lain.
Ilmu faraid ni kita nampak, kita dengar satu saja, faraid, cerita pasal harta pusaka. Tetapi dengan ilmu ini dia menarik kepada ilmu-ilmu yang lain. Kita tengok. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya, dengan ilmu faraid ni. Kenapa? Kenapa dia mengait ataupun membawa kepada ilmu-ilmu yang lain? Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu yang berkaitan dengannya. Tu dia. Tengok contoh antaranya ilmu ibadah. Ini dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh seperti nazar, badal haji dan zakat. Sebab apa? Sebab dalam pembahagian pusaka, pembahagian faraid, sebelum kita membahagikan harta pusaka si mati kepada waris dia, kita kena tolak hutang dulu. Tolak hutang. Sebelum tu tuntutan harta secara langsung, kos pengurusan jenazah, kemudian hutang. Dan hutang ni termasuk juga badal haji. Kalau waktu hidup si mati tu wajib tunaikan haji, kemudian dia meninggal, maka kena ambil dulu untuk badal haji. Nazar, waktu dia hidup dia bernazar. Kalau anak aku masuk sekolah darjah 1 ni, contoh kan, aku nak buat kenduri kesyukuran, nak sembelih seekor kambing. Kemudian dia tak sempat, dia meninggal sebelum tu. Tapi anak dia dapat masuk sekolah darjah 1. Kena buat nazar, kena gunakan duit harta pusaka tu, dia sebagai macam seperti hutang, ambil untuk gunakan kenduri nazar tu. Dengan syarat-syarat tertentulah nazar tu. Benda yang baik, benda yang diharuskan. Kalau benda yang haram tak boleh, tidak wajib dilaksanakan, bahkan haram dilaksanakan. Dan zakat. Zakat, kalau ada zakat, zakat fitrah yang belum lagi dibayar, yang tahun lepas tak bayar lagi, maka kena tolak dulu. Lepas tu barulah faraid. Mana kena tahu juga ilmu berkaitan dengan ibadah. Dan yang kedua, ilmu muamalat, iaitu ilmu berkaitan dengan ekonomi Islam. Mana contoh yang nak berkaitkan dengan faraid ni? Seperti riba dan hutang. Kenapa riba? Apabila seseorang meninggal dunia, dia ada harta, contohnya 500,000, kemudian ada 10,000 daripada 500,000 tu adalah hasil daripada riba. Maka kena buang. Tak boleh disekalikan. 10,000 tu kena asingkan, tidak akan menjadi harta pusaka. 10,000 tu akan diberikan kepada Majlis Agama Islam Selangor. Kalau kat sini pergi pejabat kan, dekat je kan. Yang dia ada kat unit pembahagian unit harta tidak patuh syariah. Atau kalau tak nak pergi pun boleh online boleh buat secara online. Sebab harta riba ni harta yang haram atau harta yang tidak patuh syariah, terkeluar daripada harta pusaka. Walaupun banyak, tapi ustaz, ayah ada banyak 1 juta. Ni duit rasuah kan. Ayah meninggal, jadi pusaka tak? Tak jadi pusaka. Banyak ustaz, banyaklah, tapi dia tidak patuh syariah. Kena bagi majlis agama ni. Kalau rasuah ni macam ni, rasuah ni kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Dia macam mencuri. Kan? Duit yang kita contohnya 1 juta tu duit yang rompakan ataupun duit dia curi. Ataupun dia zalim duit orang. Jangan hantar ke majlis agama Islam. Majlis Islam ni duit yang tak patuh syariah, yang macam duit riba, itu majlis agama Islam. Tapi orang duit yang dizalimi, harta yang dizalimi, harta yang dirampas, itu kena pulangkan kepada pemilik dia. Kan? Kalau harta yang rasuah, 10,000 tu harta rasuah contohnya. Siapa yang bagi rasuah? Sekian-sekian kena pulang kat dia. Kena pulang kat dia. Okey. Baik. Tu kena tahu. Dan hutang. Dalam ilmu muamalat ada berkaitan dengan hutang. Hutang pun ada hukum-hukum dia. Hutang ni kalau nak bayar, kalau pinjam 100 bayar 100. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu keadilan. Kalau lebih, itu ada riba.
Dalam faraid kena bayar hutang dulu si mati, barulah difaraidkan ini harta pusaka. Tak kira lah hutang banyak ke sedikit ke, kena bayar semua. Tapi ustaz, kalau bayar hutang ni habislah harta pusaka si mati. Habis pun habislah, sebab itu tanggungjawab dia. Sebab waktu dia hidup dia berhutang, kemudian dia dah harta dan tak sempat membayar hutang tersebut, kemudian meninggal dunia, maka tetap kena lunaskan hutang si mati dengan menggunakan harta pusaka si mati. Sebab ada tanggungjawab kat situ. Sebab hutang ni Islam memandang tinggi, memandang serius, sehingga kan orang yang meninggal dunia sedangkan dia ada hutang, rohnya akan tergantung, rohnya akan tergantung. Sehingga Nabi kata orang yang mati syahid kan, orang mati syahid ni satu ibadah yang sangat mulia, orang mati syahid. Semua dosa akan diampunkan kecuali satu je, hutang. Kalau ada hutang, kena selesaikan dulu. Baik. Itu ilmu muamalat. Mana kena tahu juga. Walaupun kita belajar faraid, tapi berkaitan dengan ekonomi, duit, harta. Baik. Kemudian ilmu munakahat. Ilmu munakahat itu ilmu berkaitan kekeluargaan, pernikahan, perceraian, isteri, suami, seperti nikah dan talak. Sebab dalam faraid, antara asbab seseorang itu mewarisi harta pusaka ialah melalui pernikahan. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah. Kena pernikahan yang sah. Contohnya, kalau dia dah bercerai macam mana? Dapat ke tak? Boleh jadi dapat, boleh jadi tak. Kalau bercerai ni ada dua, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kalau pernikahan di Thailand macam mana? Pernikahan di Thailand, cek dulu kalau pernikahan itu sah, dikira adalah ahli waris. Walaupun belum daftar lagi, cuma isu dia tak daftar tu jadi masalah tu. Tapi dari segi hukum selesai. Mana sah, kalau sah, sah. Tapi dari segi pendaftaran, dari segi nak pembahagian, itu ada masalah sedikit. Dia kena daftar dahulu. Itu mengikut undang-undang negara Malaysia. Baik. Itu contoh. Tengok, sekarang dah ada 3 ilmu kan. Mana lagi? Ilmu jinayat. Jadi ABC tu, 4 tu, ilmu ibadah, muamalat, munakat, jinayat itu adalah ilmu fiqah. Ilmu fiqah. Okey, apa kaitan ilmu jenayah pula? Seperti pembunuhan. Sebab apa? Dalam faraid, apabila seseorang ahli waris membunuh warisnya, maka dia tidak layak memiliki harta pusaka si mati. Contohnya, ayah tu dia bunuh anak dia. Dia bunuh anak dia, maka harta pusaka anak dia tu ayah tak dapat. Walaupun dia adalah ahli waris. Okey. Itu kena tahu. Okey, kemudian ilmu hisab. Ini bahasa dulu kan, ilmu hisab, ilmu matematik. Mana contohnya seperti gandaan sepunya terkecil dan asal masalah. Ini nanti kalau kita masuk dalam tajuk pengiraan nanti, kita akan belajarlah istilah-istilah dia, angka simpan dan sebagainya. Kemudian ilmu nasab. Ini penting juga ni, ilmu keturunan. Seperti saudara si ibu sebapa, sepupu lelaki daripada bapa saudara si ibu sebapa, anak tiri, anak angkat, ilmu nasab tu. Biras, besan, menantu, mertua, kena tahu lah. Sebab apa? Sebab yang semua tu bukan waris. Baik. Kemudian ilmu kedoktoran. Faraid ini pun ada kaitan juga dengan ilmu kedoktoran. Mana? Seperti penentuan masa kematian. Masa kematian. Kenapa masa kematian itu sangat penting? Contohlah, suami isteri dalam perjalanan pulang ke kampung, contoh, kemudian berlaku kemalangan, mati, dua-dua meninggal, suami isteri meninggal dunia. Dalam faraid, dia ada dua hukum. Dia tengok kalau ada dua kematian berlaku, dia kena tengok adakah kematian itu berlaku secara serentak ataupun kematian berturutan. Maknanya
Mula-mula suami mati dulu, kemudian isteri mati, ataupun isteri mati dulu, kemudian suami meninggal dunia. Kematian serentak, ataupun yang kematian serentak ni termasuk juga seperti kematian serentak, iaitu kematian yang tak tahu siapa mati dulu. Do ke minah. Do ke minah. Minah dah do. Okey. Kalau tak tahu kematian ataupun mati serentak, hukum dia berbeza dalam faraid. Kalau kita tahu turutan kematian, hukum dia berbeza. Tu sebab siapa yang tahu benda-benda ni? Doktor. Ataupun kalau kemalangan ni, yang lebih tepat lagi, polis menyiasat lah. Inspektor yang siasat tempat kejadian, berdasarkan saksi, bukti-bukti, kan, dia kata yang ni mati dulu, kemudian ni. Jadi kena jaga-jaga. Dia tak boleh kata, ni mati sama ni, sebab hukum dia berbeza. Tak boleh. Okay, kemudian ilmu perundangan, seperti akta harta pusaka kecil, kanun tanah negara. Kena tahu juga kan, tanah tul boleh tak faraid, tanah felda macam mana. Itu melibatkan undang-undang negara, kena selarikan. Dan lain-lain bidang ilmu yang berkaitan, kalau kita boleh tengok, antaranya kalau berkaitan dengan hukum Islam ni kan ada 3 kan, ada tauhid, fiqh dengan tasawuf. Kalau fiqh tadi yang 4 tadi kan, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Kemudian yang pertama tadi tauhid. Kalau tauhid tadi apa kaitannya dengan faraid, iaitu berkaitan dengan seseorang yang berhak mendapat pusaka, mestilah dia ni Islam, mesti Islam. Itu berkaitan dengan akidah. Kalau dia murtad ataupun dia belum lagi masuk Islam, dia tidak layak mendapat pusaka. Tidak layak mendapat pusaka. Contoh, ada anak, ada ayah. Kan, anak ni terpengaruh dengan kawan dia, dia murtad. Kemudian ayah ni dapat tahu anak dia murtad, terkejut, sakit jantung, meninggal. Maka anak yang murtad tu tak dapat pusaka. Tak dapat pusaka. Walaupun selepas pada tu dia mengucap balik. Walaupun lepas tu dia mengucap balik. Sebab apa? Waktu dia ayah meninggal, dia dalam keadaan murtad. Itu ada hukum dia berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, tasawuf. Tasawuf, iaitu berkaitan dengan akhlak ataupun ibadah yang dalaman, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Tapi apa kaitan dengan faraid? Sebab faraid cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Tentang kematian. Kalau tak ada kematian, tak ada faraid. Dia mesti ada orang mati. Mesti ada orang mati. Sebab itu antara 3 rukun pusaka adalah, yang pertama muwaris kan. Muwaris ni syarat dia mestilah mati. Kalau tak mati, tak jadi faraid. Kan ada orang kata, ustaz, saya nak faraidkan harta saya. Nak faraidkan saya. Bila? Sekarang. Sekarang. Tunggu saya bunuh awak dululah kan. Dia tak kata. Faraid ni bila kematian je. Tu kadang-kadang kita melawat juga kan, tengah makan, faraidkan aku sikit kan. Faraid ni ada orang mati. Kau nak aku mati ke? Okay, baik. Jadi berkaitan dengan kematian, apa kaitan dengan tasawuf? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah dengan kematian itu sebagai satu pengajaran, sebagai satu peringatan. Kematian tu. Sebab apa? Sebab macam kita kan, kalau adalah sahabat kita, ahli keluarga kita yang meninggal kan, apa kita rasa? Kita rasa apa? Insaf kan, insaf. Aku ni bilalah dia dah pergi dah, aku mungkin tak lama lagi. Kita rasa terdetik insaf. Sebab apa? Teringat pada kematian. Tapi dia punya jarak tu sekejap je lah kan. Jadi kat situ, dalam faraid ni kita cerita pasal hari-hari, bukan hari-hari dah. Setiap kali kita cerita pasal faraid, ceritalah kematian. Dari situlah kita kena kaitkan, supaya mengingatkan kita tentang kematian. Bila ingat kepada kematian, habis hilang segala-galanya. Kelazatan dunia, nak buat maksiat pun tak ada selera,
Nak ayat ibadah pun kita akan bertambah lagi. Sebab nak kejar kematian tu ataupun nak prepare. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Allah kata. Dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Ini pula esok lusa kan dah nak Ramadan. Itulah. Semoga kita kata bersungguh lagi. Jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik insya-Allah. Jadi faraid tu banyak ilmu dapat. Walaupun kita belajar faraid tapi banyak macam-macam ilmu ada. Kita kaitlah. Sebenarnya dalam berkaitan dengan hukum Islam, sebenarnya dia ada connection antara satu sama lain. Cuma kadang-kadang kita jumpa tak jumpa je. Antara tauhid dengan fiqh, fiqh dengan tasawuf, tasawuf dengan tauhid, semua ada connection. Antara solat dengan zakat, puasa dengan sedekah, semua ada connection. Semua ada connection. Baik, mungkin kita bertambah lagi apa lagi ilmu bahasa. Faraid pun belajar ilmu bahasa juga. Boleh jadi sastrawan negara kalau belajar faraid ni. Okay, maksudnya apa? Maksudnya istilah. Istilah contohnya waris patah titi. Waris patah titi. Itu istilah. Waris patah titi macam mana? Ada atuk, ada anak, ada cucu kan. Anak meninggal dulu. Kemudian ada atuk dengan cucu. Tetapi anak ni dia dah meninggal tapi dia atuk tu ada anak yang lain. Ada contohnya Ali, ada 2 orang anak, Omar dan Abu. Okey, Abu ada anak pula, Kasim. Yang anak pada Ali tu meninggal. So ada Omar. Omar anak pada Ali ni, nama siapa dah tadi? Ali atuk tu apa ni? Ali Ali. Okey, Ali, Umar. Anak pada Abu tadi. Kasim tu anak pada Abu. Abu dah meninggal dah. Abu dah meninggal. Jadi ikut faraid Kasim tak dapat. Walaupun ayah dah meninggal. Sebab apa? Ada Umar hidup lagi. Anak si mati tu hidup lagi, boleh menghalang cucu dia walaupun ayah dia dah meninggal. Dan mungkin itu panggil istilah dia waris patah titi. Patah titi. Dan ada satu lagi istilah kepala mayat. Kepala mayat. Mana belah-belah Terengganu? Pernah dengar tak? Ada orang Terengganu sini? Ada? Duit kepala mayat. Duit kepala mayat. Duit kepala mayat Oh, dia panggil duit kepala. Tahu macam mana istilah duit kepala mayat tu? Macam mana dapat kepala mayat? Bukan kita pergi potong kepala mayat tu bagi kat ni. Kepala mayat ni dia akan dapat oleh balu si mati. Balu si mati ketika si mati ada anak. Ketika si mati ada anak, balu akan dapat kepala mayat. Dia sebenarnya satu istilah kata hebat orang-orang dulu Dia sebenarnya kalau dalam faraid Allah berfirman walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum. Ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Dia ambil sikit. Ayat tu panjang, saya ambil sikit. Dan cerita bahagian isteri. Isteri kalau suami meninggal, isteri akan dapat 1/4 jikalau suami yang meninggal tu tidak ada anak. Tapi kalau suami tu meninggal ada anak, tak kiralah daripada anak isteri sekarang ataupun isteri yang sebelum ni, maka isteri tu akan dapat 1/8. 1/8 as-sumun, 1/8. Apa kaitan 1/8 dengan kepala mayat? Saiz dia, ketinggian. Sebenarnya kita punya tinggi kepala ni kan, kalau kali 8 kan, nanti balik rumah ukur kali 8 kali sama dengan ukuran badan kita. Sama ukuran apa? Tu kata 1/8 kepala mayat. Bahasa orang dulu kata dia ada signifikan. Ada di sebalik tu kan, kepala mayat. Jadi 1/8 bahasanya kita punya tinggi kepala ni kali 8 sama dengan ukuran badan kita, daripada kapal ujung kaki ujung kepala ke ujung kaki 8 kali. Itu menarik kan, dia punya tu. Ada juga istilah ini pun saya tak jumpa lagi asal usul dia, tapi dia kasar sikit, adik-beradik anjing.
Adik-beradik anjing, iaitu adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, ayah lain dia panggil istilah adik-beradik anjing. Adik-beradik anjing. Okey, jadi dia tak tahu dia punya apa, kenapa anjing kan? Kenapa tak apa ni, kucing ke, comel sikit kan? Kambing ke kan? Tapi istilah dia lah. Dia kena tanya kaji. Sebab adik-beradik seibu dia ahli waris. Adik-beradik dia 3 golongan. Seibu sebapa, sebapa dengan seibu. Ahli waris tu. Cuma yang seibu sebapa tak jumpa lagi istilah dia. Yang ada seibu adik-beradik anjing. Okey. Itu antara bahasa-bahasa dah. Bahasa-bahasa kata yang kita akan belajar kalau dalam faraid ini. Walaupun belajar faraid tapi belajar bahasa juga. Okey, patah titi, kepala mayat. Kalau istilah dah buat dah istilah itu. Istilah waris kan. Kita kan ada meninggal dunia, ada ayah, lepas ayah apa? Datuk. Kan? Lepas datuk, moyang. Kan? Lepas moyang apa? Lepas moyang, buyut. Lepas buyut 5 lapis. Lepas buyut adalah cakawari. Itu waris tu waris cakawari. Itu bukan saya reka, ada dalam kamus Dewan edisi yang keempat. Kalau tengok dalam buku faham faraid ni ada dia punya rujukan kat mana. Dia panggil ahli waris yang tersembunyi. Ahli waris yang tersembunyi. Kalau nak tengok tu muka surat 95. 95 tu. Tu kamus Dewan edisi keempat. Muka surat berapa tu ada halaman 238. Jadi dia ahli waris kalau hidup lagi lah. Tapi ahli waris tak sebenarnya dapat. Tengok kalau ada yang dekat dia akan halang yang jauh. Tapi dia ahli waris. Seorang meninggal dunia dia ada ayah. Ayah pada ayah datuk. Ayah pada datuk moyang. Ayah pada moyang buyut. Ayah pada buyut cakawari. Mak pada buyut cilawagi. Okay. 5 lapis je kalau kemudian dia tak ada, yang keenam tak ada dah dia kata. Kalau bawah pula si mati ada anak kan. Anak kepada anak cucu. Anak pada cucu cicit. Okey, anak pada cicit piut. Piut. Anak pada piut oneng-oneng. Nama macam nama kuih je ustaz. Onde-onde. Ada kamus. Jangan tanya kena apa tanya. Tanya secara oneng-oneng oneng-oneng. Google. Tapi tu tengok kalau mungkin setengah tempat kalau orang Banjar bahasa dia lain pula kan. Jawa lain pula. Tengok juga. Ada saya pernah tengok satu poster tu, tapi saya tengok sampai 10 keturunan atas, 10 keturunan bawah nama dia. Tapi tengok kaum apa. Ada orang dulu dia jaga keturunan kita je ni. Dulu dia cari, dia ada dia boleh ingat kan. Orang ni siapa. Itu faraid je kan. Tapi dari situ pecah macam-macam kan. Macam-macam ilmu ada. Tu antara sebab bagi saya lah seronok belajar faraid ni. Seronok macam-macam. Matematik pun ada kan. Ada setengah hukum tu matematik tak ada kan. Ini ada matematik. Ada matematik. Tapi matematik mudah lah. Dia bukan sampai admat kan. Bukan belajar apa trigonometri, teorem Pythagoras, apa lagi, penakulan mantik, sudut. Tu belajarlah, saya dulu belajar kan, admat. Tak ingat dah. Cuma terpaksa ingat bahawa anak dah form dah sekolah menengah kan. Tanya ayah, dulu belajar saya tolong ni. Terpaksa lah check balik kan. Algebra semua. Okey, baik. Okey, habis. Tu antara ilmu-ilmu yang dapat apabila kita mempelajari ilmu faraid yang berkait. Bahkan ada banyak lagi ilmu. Banyak. Baik, antara lain kelebihan dan keistimewaan ilmu faraid adalah sumber pemilikan harta secara adil. Jadi faraid ni adalah satu hukum yang berkaitan dengan perpindahan harta daripada seseorang kepada seseorang yang lain, tapi dengan syarat dengan kematian. Dan sebenarnya bagi kita yang waris ni,
kita dapat harta pusaka ni tak perlu usaha. Itu yang pelik, kan? Tak perlu usaha. Macam kita sekarang ni, kita nak harta kena usaha, kan? Sekarang ni, kan? Macam mana? Kita bekerja, kan? Ataupun berniaga, kan? Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Allah kata, kan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara batil, secara haram, illa melainkan bahawasanya berlakunya perniagaan, pertukaran barang secara meredai antara satu sama lain. Itu berniaga. Yang kedua, yang pertama kita bekerja, yang kedua kita berniaga untuk mendapatkan harta. Mana dua-dua kita kena usaha. Tapi pusaka ni tak perlu usaha, cuma tunggu saja. Kalau berlakunya kematian, kita dapat. Itu sebabnya hikmah, kalau kita fahamlah, contohlah kita dapat bahagian kita sedikit, banyak ke sedikit, sebenarnya kita dapat secara percuma. Secara percuma. Bukan kita kena usaha pun, kan? Sikit pun syukur, banyak pun syukur. Tu antara nak mengumbatkan hati yang lara, kan? Kadang dapat sikit, orang ni dapat banyak. Tapi sebenarnya semua tu kita dapat secara percuma. Tapi kalau kita usaha untuk mendapatkan faraid, usaha untuk mendapatkan harta pusaka, kita tak akan dapat. Macam mana tu? Saya boleh fikir, dia nak dapatkan pusaka, tapi sebab dia usaha tak dapat pusaka. Macam mana? Macam mana? Kahwin dapat, kahwin tak dapat pula. Bunuh. Membunuh, kan? Ayahku ni lambat betul lah nak mati. Umur dah 90 berapa dah sekarang? 96 dah sekarang. Contoh, kan? Tak mati-mati lagi, kan? Contoh, kan? Lepas tu anak pun satu pagi, kan, buat air teh kat ayah, bubur racun, kan? Bubur racun. Ya, jom jemput makan air minum ni, saya buat air teh untuk ayah ni, kan? Mu terkejut, kan? Tak pernah kau buat air teh kat aku ni pasal, kan? Saja ya, ni lama tak nak berbakti pada ayah ni, kan? Sebelum ni tak pernah. Tokok tak sempat lah nak jumpa ayah lagi, kan? Ayah pun minum, meninggal. Tapi yang bunuh, anak bunuh. Dia usaha, kan, bubur racun. Maka tak dapat, terhalang. Orang anak yang membunuh ayah atau mewaris, dia tidak akan mendapat pusaka. Okey. Jadi bila dapat pusaka ayah ni, tunggulah yang kau mati, kan? Tunggulah dia sampai masa di antara dua lah, antara dia pergi ataupun kita pergi. Antara kita rasa pusaka dia ataupun dia yang rasa pusaka kita. Kita duk tunggu dia, kita nak rasa pusaka dia, kan? Lalah kita mati, yang ayah kita yang rasa pusaka kita, kan? Okey. Baik. Okey, selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Sah satu, adil. Kenapa adil? Sebab dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, senang je. Senang je. Okey, dalam pembahagian harta pusaka, tiada sesiapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar pembahagian harta tersebut kepada ahli waris, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita serahkan saja pembahagian itu kepada Allah. Sebab yang menentukan pembahagian pusaka ni sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Boleh cek dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 secara detail. Kepada anak lelaki, anak perempuan, kepada bapa, kepada ibu, kepada suami, kepada isteri, kepada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Semuanya ada dalam Quran. Kadar-kadar je tu. Okay. Firman Allah SWT, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Allah berfirman, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Dengan benar dan adil. Semua hukum yang Allah tetapkan, termasuklah hukum faraid, adalah hukum yang adil. Jangan sekali-kali kita kata tidak adil. Macam cerita 3 Abdul, kan? Ini tidak adil.
Tak boleh. Sebab dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya. Jangan pandai-pandai kita nak tukar. Jangan kita pandai-pandai nak ubah. Aku abang sulung, aku patut dapat lebih. Aku anak perempuan, aku tak kerja lagi, korang nak kerja, aku patut dapat lebih. Aku yang jaga ayah, aku patut dapat lebih. Aku yang bayar rumah mak ni, aku patut dapat lebih. Macam-macam. Bahaya tu. Sebenarnya hukum tu Allah dah bahagi dah siap-siap. Kita terima saja. Kita ikut saja, kita patuh saja. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Itu yang keempat. Sumber pemilikan secara halal dan adil. Dan yang kelima, keistimewaan dan kelebihan ilmu faraid. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita ni kena akui kita adalah insan yang dhaif, yang lemah. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak satu. Kita tak kata, oh, dia ni dapat, dia ni tak dapat. Kenapa aku tak dapat? Engkau anak derhaka. Tak dapat. Tak ada dalam faraid, anak derhaka pun dapat pusaka. Kita tak boleh halang. Tapi derhaka ustaz, berdosa? Memang berdosa, memang haram. Tetapi dari segi hak dia kena bagi. Satu, yang berhak dan yang tidak berhak terhadap harta pusaka. Dan yang kedua, kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Kau berhak, kau dapat sekian-sekian. Kau berhak dapat ni. Kenapa aku dapat banyak? Kau dapat banyak sebab kau ada kelebihan. Kenapa aku dapat sikit? Kau ni tak ada apa? Tak ada pernah bagi duit pun pada mak ayah dulu. Yang abang kau ni bagus. Tiap-tiap bulan masukkan 500. So pusaka dapat banyak lah. Engkau tak ada. Aku tak ada. Kenapa aku tak ada? Aku tak masukkan duit. Berapa kau bagi tiap bulan? Tak ada kan? Tak ada. Tak dapat lah. Dia tentukan macam tu. Tak boleh jangan. Okay, baik. Jadi seolah-olah kita tak ikhlas kan. Contohnya aku yang kalau dia mintakan, aku bulan-bulan aku bayar kat mak 500. Kenapa aku dapat sama banyak dengan adik-adik lain yang tak bayar ni? Mana kita apa? Kita nak tuntut balik kita menyebab kita ni. Dan seolah-olah kita bagi duit kat mak yang 500 bulan tu, seolah-olah pinjam kat mak. Mak ni duit saya pinjam kat mak. Seolah-olah macam tu. Jangan kan. Ada nak cakap macam tu, mak ni duit ni saya pinjamkan, nanti mak meninggal saya tutup balik. Ada macam tu. Makan pelempang ni. Okey. Jadi kita tak mampu. Senang kita serah pada Allah Ta'ala. Sebenarnya mudah sebenarnya hukum faraid ni. Sebab Allah dah siap belaka dah. Kita cuma ikut sahaja. Ikut sahaja. Banyak sedikit itu adalah rezeki kita yang dapat secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 ni. Allah bagi warning dah. Walaupun ayat ni waktu kita hidup, Allah nak bagi warning pada orang yang hidup. Dia nak bagikan harta dia tu sebelum dia meninggal, dia bagi siap-siap dia macam tu. Maknanya lepas dia meninggal. Tapi Allah bagi warning apa dia? Ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, Allah kata, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Allah kata kamu tak tahu. Antara mak ayah kamu ke, anak kamu ke, kamu tak tahu yang mana yang lebih dekat, yang mana yang patut dapat banyak, yang mana patut dapat lebih, yang mana patut dapat kurang. Kamu tak tahu. La tadru, Allah kata. Kamu tidak mengetahui. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah, faridatan minallah. Allah kata ini adalah hukum Allah, ikut sahaja.
Jangan pandai-pandai kau nak tukar-tukar. Sama juga bagi kita yang mak ayah kita dah meninggal, kita pandai-pandai nak buat pembahagian, tak ikut faraid. Itu tak boleh. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jangan jadi kat sini orang tanya pula, kalau macam tu ustaz tak boleh lah nak bagi sama rata ke, kalau tak ikut faraid macam mana? Bukan maksud kita tak boleh bagi. Dalam hukum ni yang berkenaan dengan pembahagian faraid yang wajib ni adalah yang pertama sekali. Pertama sekali ahli waris kena tahu bahagian faraid dan berapa banyak yang mereka dapat. Yang itu yang paling penting. Kita bagi contoh, si mati meninggalkan 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan. 2 lelaki 2 perempuan. Dalam hukum faraid yang wajib mereka tahu, iaitu pembahagian faraid masing-masing. Dalam ilmu faraid, anak lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Allah mewasiatkan bahagian anak-anak kamu, anak lelaki mendapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Hukum faraid. 2 kali ganda macam mana? Bukan 2/3, 1/3. Dia kena setiap orang lelaki tu 2 kali ganda daripada perempuan. Lelaki 2 orang, perempuan 2 orang. 2 ni kali 2 lelaki ni 4. Yang perempuan biasa guna bilangan mereka 2 orang. 4 campur 2 6 kan. Jadi lelaki akan dapat 2/6 seorang, perempuan 1/6 1/6. Kalau kita campurkan 6/6 habis harta. Ini contoh mudah supaya kita boleh nampak gambaran dia. Itu bagi si mati ada anak-anak sajalah. Kalau dia ada isteri, ada mak ayah, itu lain kiraan yang lain pula. So dalam faraid tu, lelaki dia faham bahagian dia 2/6 kan. 2/6, perempuan 1/6 1/6. Itu yang wajib. Dan kena dia tahu faham bahagian mereka dan juga berapa mereka banyak dapat daripada harta pusaka. Contohnya duit dalam bank ada 600,000 kan. So anak lelaki akan dapat seorang 200,000, perempuan dapat 100,000. Walaupun duit tu tak bahagi lagi. Dia dalam faraid bukan kita nak bahagi dulu dapat selonggok barulah nak bagi sama rata, tak. Cuma dia dah jelas duit dalam bank aku punya hak adalah 200,000. Sama juga dalam tanah. Dalam tanah tu 1 ekar kalikan dengan bahagian dia 2/6 tu adalah hak dia. Kalau ada 6 ekar contohnya, jadi 2 ekar tu yang lelaki seorang. 2 ekar, kemudian perempuan 1 ekar contohnya. Harta dan lain, rumah dan pembahagian tersebut 2/6 tu fix pada semua harta si mati. Sama ada banyak ke sedikit, kecil ke, baju ke baju ni kalau meninggal, bahagian anak 2/6 lelaki, 1/6 perempuan. Dari bahagian itu. Okey. Nak bagi sama rata. Nak bagi sama duit dalam bank yang 600,000 tu nak bagi sama rata kan. Nak bagi sama rata 4 orang tu. Nak bagi sama rata, jadi kena minta izin yang lelaki. Kenapa? Sebab dalam faraid dia dapat banyak. Yang 2 orang yang kena setuju nak lepaskan sebahagian hak mereka, berikan pada yang perempuan agar bahagian mereka sama rata. Kalau dia setuju, tak ada masalah. Kalau dia setujulah dengan sukarela, tak ada masalah. Boleh bagi sama rata. Tak ada masalah. Tapi kalau mereka nak hak mereka kan 2/6, maka kena berikan hak mereka. Jangan kata tamak. Jangan sekali-kali kita tamak. Itu adalah hukum Allah Ta'ala. Kalau kita kata tamak, kita tuduh siapa yang tamak. Yang bagi hukum lah. Siapa yang bagi hukum? Allah. Jangan. Ya. Okey, baik. Yang pertama, lelaki dapat banyak daripada perempuan. Okey, sebelum kita pergi daripada hikmah kenapa lelaki dapat lebih, sebenarnya dalam faraid ini untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, dalam faraid dia bukan semestinya lelaki dapat lebih daripada perempuan. Ada kalanya mereka dapat sama banyak. Contoh, adik-beradik seibu, bukan seibu sebapa dan sebapa. Kalau adik-beradik seibu sebapa dengan sebapa, mereka akan dapat macam anak lelaki dan perempuan. Lelaki lebih 2 kali ganda daripada perempuan. Tapi adik-beradik seibu ataupun adik-beradik apa tadi? Anjing kan. Okay. Pembahagian mereka sama rata. Sama rata. Lelaki sama rata dengan perempuan. Sama rata. Satu.
Kemudian ada kalanya perempuan dapat lebih daripada lelaki. Contoh kan, si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan 2 orang adik-beradik lelaki. Dalam hukum, anak perempuan akan dapat separuh, 1/2. 1/2 anak perempuan sebab seorang. Adik-beradik lelaki, bakilah 1/2. Tapi adik-beradik lelaki ada 2 orang. Kan? Jadi seorang dapat 1/4 lah. Menang ke anak perempuan. Anak perempuan dapat separuh. Dan ada kalanya dalam faraid, perempuan dapat, lelaki tak dapat. Faraid tu, contoh, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang adik-beradik perempuan, si ibu sebapa, dan juga dia ada adik-beradik lelaki sebapa, dia ada anak saudara lelaki, dia ada bapa saudara, dia ada sepupu lelaki, 4 orang. Okey, adik-beradik lelaki sebapa, anak saudara lelaki, bapa saudara dan juga sepupu lelaki. Yang dapat cuma 2 orang tu je, anak perempuan dengan adik-beradik perempuan je. Kan? Lelaki tak dapat. Lelaki tak dapat. Cuma kita tak dengar lah lelaki mengamuk kan. Kenapa saya tak dapat, Ustaz? Kan? Dalam faraid. Kan? Jadi faraid ni sebenarnya dia semua ada. Laki dapat, perempuan tak dapat. Laki perempuan dapat sama banyak. Laki dapat lebih, perempuan dapat sikit. Perempuan dapat lebih, laki dapat sikit. Perempuan dapat, laki tak dapat. Semua ada dalam faraid. Okey, baik. Kembali balik pada soalan. Lelaki dapat lebih, perempuan dapat sedikit. Antara hikmah dia, lelaki ada apa? Ada apa? Tanggungan. Ada tanggungjawab. Lelaki sebagai seorang suami, tanggung isteri. Ada isteri tanggung suami? Ada tak sini? Isteri tanggung suami? Untunglah anda. Tapi hukum, suami tanggung isteri, ayah tanggung anak. Jadi duit kena lebih. Kena lebih. Perempuan walaupun dia tak dapat sedikit, mereka tidak ada tanggungjawab nak bagi nafkah kepada sesiapa pun. Atau pada diri sini, macam isteri kan, kita dapat duit kita tu, gaji kita tu bersih sebenarnya. Isteri bersih. Sebab yang tanggung kita suami kita. Suami kita tanggung. Bukan diri sendiri. Tu sebab dalam hikmah lelaki dapat lebih sebab dia ada tanggungjawab. Dan juga kalau dia nak berkahwin, kena sediakan mas kahwin. Wajib sediakan mas kahwin. Bukan perempuan. Dia macam India kan, India terbalik India perempuan kena sediakan mas kahwin. Kalau nak kahwin di India tu. Okey. Itu antara hikmah dia lah, Okey. Jadi setakat itulah pada lebih masa pula dah ni. Tak sedar okey. Okey, rasa kita berhenti kat sini. Satu lagi sebenarnya tu. Tak apalah, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung yang ke-6 tu, yang ke-6. Baik, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bighairi hisab wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kami semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.